Okey. Dah bersedia semua? Tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menyampaikan sebuah ucapan yang saya anggap sebagai sebuah cabaran buat kita semua dalam membentuk diri kita, jati diri kita, fahaman kita dan pemikiran kita sebagai pemimpin pelapis masa hadapan dan juga sebenarnya masa hari ini. Dan peluang ini sebenarnya saudara-saudari adalah peluang yang tidak datang dengan kerap. Ini peluang yang datang sekali-sekala dalam bentuk pemikiran yang telah pun dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi. Seharusnya kita ini rasa tercabar, kita ini merasakan bahawa ini sepatutnya jadi pencetus kepada esok yang lebih baik buat kita semua, esok yang baru untuk kita semua. Bukan mudah untuk kita menanggapi setiap perkara yang telah pun disebut oleh beliau, namun itu juga sepatutnya jadi inspirasi buat kita semua. Dan saya harap bahawa dalam pentas hari ini, rakan-rakan mahasiswa yang ada pada program Temu Anwar ini dapat bertanyakan terutama sekali soalan-soalan yang boleh memberi satu cerminan yang baik buat semua yang dalam kalangan kita ini. Soalan pertama saya harus kemukakan dahulu, terutama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, banyak sekali disebutkan perkara yang berkait dengan pemikiran tokoh-tokoh lampau. Dan dalam dunia Melayu ni kita tidak kurang hebat. Soalan pertama saya mulakan dahulu dengan yang cukup asas. Kalau di Barat, dia ada satu sistem yang diperkenalkan di Harvard University dahulu oleh presidennya pada tahun 1902 kalau tak silap saya, 1909. Dipanggil Harvard Classic, 50 Feet Shelf. Bacaan asas untuk setiap anak-anak supaya mereka boleh dibentuk pemikirannya, sahsiahnya dan juga dibentuk masyarakatnya. Ini jadi teladan kepada banyak kemudiannya oleh institut-institut pendidikan dan juga kerajaan-kerajaan lain. Kalau diberi peluang, kalau nak minta 50 buku mungkin terlalu panjang senarainya, tapi kalau diberi peluang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan satu perkara yang lebih kurang sama, itu bacaan asas wajib buat anak-anak Malaysia supaya bentuk diri kita jadi warga negara, bentuk diri kita menjadi masyarakat yang bersama dan kehadapan, mungkin boleh nyatakan sedikit sebanyak apa perkara-perkara asas yang boleh dan wajib dibaca oleh kita, yang boleh mungkin lepas ini kita perkenalkan terus. Terima kasih Saudara Adam. Ini memang Panglima UPSI dulu ni. Masa lepas jangan dikenal. Baik, sebelum itu saya nak sebut tadi tentang peruntukan bagi asrama ya. Sekarang ini kediaman yang ada hanya boleh menampung 7,804 tempat, 36% daripada pelajar 21,794 orang. Ini kadar terendah di IPTA seluruh negara. Di universiti awam lain dia ada sekitar 60%. Jadi bila saya dapat maklumat ini saya kena ambil langkah segera. Jadi kita nak tambah kapasiti kolej kediaman yang melibatkan 18 blok kolej, dan belanjanya yang saya luluskan ialah 25 juta ringgit. Alhamdulillah. Dan ini kita akan lakukan, saya gunakan dana mudah cara infrastruktur di bawah penyeliaan unit kerjasama awam swasta Jabatan Perdana Menteri. Dan cerakin di sini, dan ini saya diserahkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi. Kalau lambat salah dia, kalau cepat terima kasih kepada saya. Nah, soalan mengenai
tradisi ilmu Barat, Islam, Cina, Arab. Semua saya sebut tadi dalam pengantar tadi, budaya dia memulakan dengan berapa dianggap korpus, maknanya kumpulan karya-karya besar yang harus dikuasai. Dalam sejarah Barat disebut great books, ya. Dan ini dikumpul. Kalau nak jadi seorang sarjana dianggap cendekiawan, dia menguasai sebahagian besar daripada falsafah Greek, Yunani, sains, budaya, sastra, seni. Dia tahu sebahagian besar. Jadi bila pada masa itu beberapa sarjana Islam termasuk marhum Ismail Faruqi, Khurshid Ahmad dari Pakistan, Ismail Faruqi dari Amerika, Syekh Taha Jabir dari asal Iraq, masa itu di Saudi, dan saya masa itu masih muda, diundang ke Pakistan, kita bincang. Jadi diputuskan bahawa dalam Islam pun harus ada, ya, kupasan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali atau Imam Syafi'i dan Ibn Khaldun dan saintis lainnya. Jadi dikumpul korpus itu coba dijadikan great books, walaupun tidak sepenuhnya berhasil. Bila saya lihat ini, saya baca juga karya Harold Bloom. Harold Bloom dia tulis The Western Canon, maknanya dia rumuskan. Orang nak baca sekarang tu buku, orang tak baca sekarang. Jadi dalam buku tebal The Western Canon, dia dan bagi dia sentral dalam korpus Barat atau Inggris adalah William Shakespeare, yang dianggap seorang genius, seorang humanis, dan seorang yang menguasai bahasa dengan sangat baik. Itu dipakai Western Canon. Tapi menarik, Harold Bloom, kalau dalam buku saya Kebangkitan Asia atau Asian Renaissance, saya kaitkan ini sikit. Dia sebut ini karya-karya di Barat, tapi seandainya seorang itu mau melayakkan dirinya sebagai seorang intelektual Barat atau Timur, Utara atau Selatan, dia mesti membaca Al-Quran. Ini saya agak aneh, ini salah seorang sarjana paling pintar, seorang yang paling fasih karya-karya Shakespeare. Dia menulis sebuah karya lain mengenai William Shakespeare yang sangat teliti dan terperinci, tapi dia masih menyebut penguasaan Al-Quran itu prasyarat untuk menjadi seorang itu intelektual di dunia Barat. Baik, bila saya dapat menimba pengalaman-pengalaman ini semasa saya jadi dulu Timbalan Menteri Keuangan, ini 25-30 tahun yang lalu, saya usulkan kepada Datuk Hassan Ahmad, ya, Allahyarham, Latif kenal baik dia, ya. Saya kata, Datuk Hassan, kamu ketuai ni tuan kuasa, saya tubuh yayasan karyawan, maknanya menggali khazanah-khazanah Melayu yang besar dan popularkan. Maka adalah sejarah Melayu, hikayat Hang Tuah, hikayat Maru Mahawangsa, dan beberapa karya Tajuk Salatin, ya, beberapa karya besar lain. Karena saya mahu anak muda Malaysia, tak kira Melayu atau bukan Melayu, tahu sejarah budaya dia sendiri. Tak perlulah dia baca 40 karya, tapi kurangnya 10 karya utama dia baca. Ya. Ini saya tengok ada yang pejuang-pejuang kononnya Melayu handal bukan main. Buku sejarah Melayu pun dia tak baca. Hikayat Hang Tuah pun dia tak baca. Jadi bagaimana kita nak katakan kita ini ada berakar ke bumi? Harus ada. Kemudian tentu tadi Adam sebut Za'bah, karya Za'bah itu kemudian. Dan selepas itu, ya, saya sebut ini, saya Hussein Ali ada.
sastrawan, karya-karya sastra. Orang tanya, baik, di antara puisi mana terkenal ni mana? Aliran romantis Osman Awang atau Tokar Waran, dulunya. Kemudian zaman dia itu masa Christmas. Kemudian Muhammad Haji Saleh, kemudiannya Siti Zainun. Jadi sekurang-kurangnya beberapa tokoh itu kalau tidak baca semua karya, seorang saja harus menguasai atau pernah membaca satu dua daripada karya-karya tersebut. Ini yang saya maksudkan dengan penguasaan budaya yang berakar ke bumi. Jadi kalau tanya saya buku apa, saya sukar menjawab. Banyak dalam pertemuan ditanya buku apa yang harus saya baca. Tentunya sebagai Muslim saya mula dengan Quran dan hadis, ya, beberapa karya-karya besar Islam. Tetapi tertakluk kepada tajuk apa. Kalau baca sosiologi, bidang ini. Kalau tentang pemikiran semasa, apa dia, ya, tentang AI apa. Jadi kita tidak ada satu buku yang boleh saya sebut, ya, yang penting. Kerana dalam dunia ini, untuk menjadi seorang sarjana, untuk menjadi seorang graduan, dia mesti menguasai puluhan subjek, disiplin, dan dia harus baca satu persatu. Kalau tanya saya, kalau asas perjuangan ini, tentunya tadi saya sebut tentang Orientalism oleh Edward Said, kerana buku itu penghujahannya merupakan satu tamparan dan sergahan kencang terhadap pemikiran akademik yang dominan pada ketika itu, bahawa yang hebat Barat, yang hebat sarjana Barat, yang hebat tamadun Barat. Jadi dia kata itu harus dipecahkan dulu di kalangan pemikir-pemikir dan sarjana yang dari dunia timur. Dan bila buku itu dikeluarkan, sarjana Israel Martin Kramer dari Universiti tak salah Jerusalem pernah menulis menyatakan suatu pukulan paling hebat terhadap Barat yang lebih kencang dan ganas daripada revolusi Iran. Bayangkan, revolusi Iran itu memang terkenal sebagai suatu kejutan, ya, satu sanggahan terhadap dominannya Barat yang paling kencang dan terkesan adalah buku Orientalism oleh Edward Said. Ya, dia kata the most devastating critique that became a tour de force of modern academic scholarship is Orientalism by Edward Said. Sebab dia pertikai semua. Maknanya kalau bahasa yang hebatnya bahasa Inggris, sarjana yang hebatnya sarjana Barat. Jadi pikiran itu memerangkap kita. Ramai sarjana kita begitu, yang disebut pemikiran yang terperangkap atau captive mind. Jadi kalau baca, kena baca. Itu dari satu subjek. Kalau macam kata nak tahu tentang startups, dan saya kata tadi buku Mitch Kapor tentang, ya, itu pulang tajuk. Jadi ya, saya oleh itu saya usulkan kita ada korpus buku-buku, dan saya lihat penerbitan UPSI ini, saya ucap tahniah kerana UPSI memulakan tradisi ini. Terima kasih. Saya bagi jaminan Orientalism memang diajar antara lainnya dekat Fakulti Bahasa di UPSI ini, sejak daripada dulu lagi. Soalan untuk Menteri Pengajian Tinggi yang baru, Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi yang baru. Yang pertama, kita harap ini jadi sebuah permulaan yang lebih besar pada usaha dalam kita meningkatkan mutu dan kualiti pengajian tinggi kita. Soalannya yang berhormat, sebelum saya buka selepas ini kepada rakan-rakan mahasiswa, soalannya yang berhormat, ya, ambil mic.
cabaran besar dalam memimpin sebuah orang kata yang benda terakhir bagi pendidikan dalam negara kita. Kita ada pendidikan asas di peringkat sekolah, namun yang melahirkan ramai tenaga mahir, pemikir, intelektual sarjana dan sebagainya akhirnya adalah universiti dan institusi pengajian tinggi kita. Cabaran di negara kita ini selama ini banyak berkisar soal tentang autonomi, soal tentang arah tuju dan sebagainya. Secara dengan lebih ringkas, mungkin Datuk Seri boleh ambil peluang ini untuk bagi gambaran perkara-perkara yang Datuk Seri berhasrat untuk kendali, tackle dalam mungkin setahun yang pertama dahulu, meletakkan asas untuk legasi Datuk Seri Zamri sebagai Menteri Pengajian Tinggi. Saudara Adam, Assalamualaikum. Kalau saya tanya 10 tahun lepas lain soalan dia, Datuk Seri. Sepatutnya saya ingat saya perlu ada satu program khas untuk saya jelaskan bersama-sama dengan kaki tangan semua, sebab sesi ini adalah sesi yang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Cuma secara ringkasnya, dalam tempoh seminggu ini saya mendengar segala pandangan taklimat daripada pelbagai pihak, khususnya daripada peneraju-peneraju institusi, khususnya daripada universiti, daripada politeknik, daripada college community, kerana ini adalah antara komponen penting dalam pendidikan tinggi negara. Nah, dan yang paling pentingnya ialah untuk melihat apakah dasar yang dibawa oleh kerajaan yang ada ini di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, ke mana Yang Amat Berhormat nak bawa negara ini. Jadi selaku ahli jemaah menteri, saya sedikit sebanyak, walaupun ketika itu saya menjadi menteri luar, jadi kesempatan yang ada bersama dengan Perdana Menteri, sama ada di luar negara maupun ketika mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempengurusikan mesyuarat jemaah menteri, di situ kita dapat melihat gagasan-gagasan besar daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dalam membawa negara ini ke hadapan. Antaranya seperti yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat dalam konteks AI sebagai contoh, ya. Ketika mana negara dan dunia sedang berada ke hadapan dengan begitu pantas sekali. Contohnya saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya mengiringi Yang Amat Berhormat ke UAE, kita melihat sendiri sebuah universiti AI, minta maaf sebab AI itu nanti jadi Anwar Ibrahim, tapi ya, AI itu yang begitu hebat sekali. Yang Amat Berhormat maklumkan kepada saya, dia kata, Zamri, cuba hang tengok. Dia Yang Amat Berhormat dia kadang-kadang dia suka hang aku. Dan universiti yang nak ditubuhkan itu adalah antara 10 terbaik di dunia. Dan itulah antara yang Amat Berhormat sebutkan kepada kita, bagaimana persiapan kita pula dalam konteks negara kita, dalam konteks ekonomi yang berada di hadapan kita. Jadi inilah antara cabaran-cabaran yang perlu ada ketika mana kita bercakap tentang soal yang di atas, tetapi dalam masa yang sama apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat tadi ialah bagaimana kita mengakar di bumi. Ya, dari segi moralnya, nilainya, yang itulah yang perlu kita cerakinkan bersama, dan saya harapkan ya, kita akan dapat membawa misi negara yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat ke hadapan dalam membangunkan negara kita menjadi sebuah negara yang maju bersama-sama dengan negara yang lain. Itu saya berhenti di situ saja, saudara Adam. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Kita terus masuk kepada sesi yang saya kira ditunggu-tunggu. Memandangkan kita tidak punya masa yang terlalu panjang, kita akan tamat sebelum jam 1.20, maka itu memberi kita lebih kurang 25 minit bersama dengan Datuk Seri Anwar. Maka setiap soalan yang dikemukakan mohon pendek, ringkas dan langsung kepada apa yang
nak ditanya. Jadi saya jemput, saya difahamkan soalan pertama kita beri dahulu dalam kalangan pemimpin mahasiswa yang berada di atas pentas bersama dengan kita, maka dipersilakan boleh angkat tangan, nyatakan nama, fakulti mana dan langsung pada soalan. Dipersilakan. Soalan yang pertama buat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Right. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, selamat datang ke UPSI, Bumi Ma'ali yang penuh dengan sejarah ini. Baik, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri atas berkaitan peruntukan penginapan, penempatan Kolej Kediaman yang khususnya kepada seluruh IPT dan UPSI, iaitu sebanyak 25 juta. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri, untuk kali ini saya teruskan kepada agenda pemekasaan mahasiswa oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, dan saya lihat ia lebih berfokuskan kepada autonomi kepada mahasiswa dari sudut pengurusan dan juga kewangan. Dan saya lihat juga perkara ini perlulah ada satu sokongan bersama di seluruh pihak kerajaan, di peringkat ahli parlimen dan seluruh pihak kementerian. Dan Datuk Seri, alhamdulillah, selepas bacaan kali pertama pimpinan AUKU di parlimen baru-baru ini, saya lihat perkara ini memberikan satu tunjuk cara bahawa mahasiswa ini sudah tiba masanya untuk diberikan kepercayaan sepenuhnya. Jadi untuk ingin saya kongsikan kepada Datuk Seri juga, iaitu kami di UPSI mempunyai dan menyelia 140 badan pelajar, kelab dan persatuan. Kami turut menggunakan pengangkutan kenderaan awam untuk menjalankan aktiviti dan program di seluruh dalam negara. Dan Datuk Seri, kami juga mempunyai sedikit kekangan dari sudut pengangkutan awam dan juga pengangkutan di dalam universiti, di UPSI khususnya. Bagi memudahkan pelaksanaan program dan aktiviti yang memberi impak kepada masyarakat, belia dan negara, sudilah kiranya Datuk Seri memberikan sedikit kemudahan sumbangan kenderaan sebanyak 3 buah bas bagi melancarkan program berimpak ini. Itu yang pertama Datuk Seri. Kemudian yang kedua, cadangan daripada saya juga, iaitu we call it triple helix. Cadangan yang di mana kerajaan membuat satu kerjasama baik antara industri, universiti seoptimal yang mungkin. Okay, jalinan kerjasama dan kolaborasi antara kerajaan, industri dalam dan juga luar negara bersama pihak universiti. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat agenda pemekasaan mahasiswa ini perlu diteruskan. Okay? Dan perlunya ada pelibatan di peringkat MPP dan juga kepimpinan pelajar dalam mesyuarat-mesyuarat penting di peringkat universiti dan juga di peringkat kementerian. Pada masa yang sama, melihat satu pandangan yang baik, memberi peluang kepada mahasiswa untuk memberikan pandangan dan buah idea kepada pihak universiti dan juga pihak kementerian. Itu yang ketiga Datuk Seri. Dan yang keempat, yang terakhirnya Datuk Seri, saya ingin kongsikan kepada Datuk Seri, iaitu berkaitan dengan 300 pelaksanaan MPP UPSI pada sidang kali ini yang merangkumi kebajikan mahasiswa, fokus dan impaknya kepada program dalam dan luar negara, inisiatif kebajikan, aktiviti bersama komuniti, misi bantuan kemanusiaan. Dan izinkan saya Datuk Seri untuk menyerahkan buku pelaksanaan ini kepada Datuk Seri, boleh? Okey, baik, terima kasih Datuk Seri. Baik, terima kasih. Ni Presiden MPP ni saya kena jawab sopan. Penyokong dia ramai. Baik, saya jawab tentang pengangkutan awam dulu. Oleh kerana saya baru lulus, khas untuk UPSI 25 juta. Yang lain tu saya kena tangguh sekejap. Dia marah universiti lain pula. Universiti lain paling banyak dapat 1 juta, 2 juta saya pergi. 3 juta maksimum yang di Sabah. Ini 25 juta. Tapi besok kalau Menteri Zamri bangkitkan untuk kita kaji balik untuk awal tahun depan, itu kita boleh teliti. Boleh. Terima kasih. Yang marah tentang cadangan yang baik, itu sinergi di antara IPT atau kolej kerajaan dan swasta, itu memang dasar sekarang. Dan
saya percaya Saudara Zamri akan teruskan. Umpamanya diploma TVET, ya, itu lebih berkesan sekiranya ada sinergi dengan syarikat swasta. Di sini ada Proton, Geely seperti saudara tahu merupakan salah satu syarikat otomotif yang di antara terbesar di dunia, ya. Volvo. Jadi dengan Datuk Seri Syarani sendiri pun ada hubungan baik dengan mereka. Tentu boleh cadangkan, selain daripada cadangan mereka mewujudkan universiti sendiri, ada sinergi supaya keperluan mereka itu boleh diperolehi dari UPSI sendiri dalam beberapa bidang tertentu. TVET umpamanya ada kerjasama dengan Petronas, dengan Proton, dengan Samdabi, dengan beberapa syarikat ini kerana ia akan meningkatkan kualiti. Lulusan TVET, berapa belanja TVET satu tahun? 6.8 bilion ringgit. Berapa lulusan TVET yang mendapat pekerjaan? 97-98%. Berapa gaji purata? RM2,000. Tidak memuaskan. Tetapi sekiranya mereka itu ada sinergi dengan syarikat swasta, itu minimal gaji 3,500. Kalau welding dengan Petronas, TVET juga, TVET perkara gaji minimal RM7,000. Sebab itu kita harus lihat keperluan, dan pimpinan dan pengurusan TVET harus bersedia membuat beberapa penyesuaian. Baik. Soal akhir ini soal kebebasan akademik. Dari segi dasar, saya sebagai seorang dulu giat dalam kegiatan mahasiswa, tentu setuju. Malah saya dah beri arahan universiti-universiti, Naib Chancellor, Rektor beri kelonggaran. Anak-anak nak tegur sikit, kritik sikit, ya, nak hadir mesyuarat, nak adakan dialog, beri keizinan. Kerana kita nak latih ini pimpinan masa depan, bukan kita nak latih robot, ya? Atau apa yang pernah disebut dulu, saya sebut Ivan Illich, dia kata the sacred cow. Dia pintar tetapi dia tak boleh fikir luas seperti itu. Kita nak dalam sistem pendidikan ni apa? Creative thinking. Kalau dalam Madani, ya, soal daya kreativiti itu, inovasi sebahagian daripada intisari. Bagaimana? Dengan memberikan dia ruang berfikir, menegur, mengkritik. Kadang-kadang dia salah, tapi biasa anak muda. Apa yang saya bimbang hanya satu aspek, penularan faham ketaksuban yang menggila, ya. Maknanya cerita seorang kaum orang Melayu akan habis, ya? Dan Pulau Pinang sudah dikristiankan, ya? Dan Anwar ini telah menggadai khianati orang Melayu. Hal-hal ini yang kita harus kawal, supaya kalaupun dia nak tanya cara baik tak apa, tetapi kalau diikut dengan VL beberapa orang politik yang desperate, dan kita rugi. Kalau benar, ya, okey. Umpamanya sejak Anwar jadi Perdana Menteri, Islam telah hanyut, hilang, ya. Padahal program Islam kita lebih mantap, peruntukan untuk Islam lebih tinggi, ya. Jadi kena jaga supaya jangan jadi walaun. Tak boleh fikir langsung. Apa yang disebut itu dianggap sebagai hukum. Tak betul, ya. Kalau nak hujah boleh. Mengapa ulama-ulama besar dunia, daripada marhum Syekh Qaradawi, Syekh Rashid Ghanusi sekarang, Syekh Taha Jabir Al-Alwani, itu semua mendukung program kita kerana mereka lebih terbuka. Pernah sudah baca karya-karya ulama besar yang senang memunafikkan orang, mengkafirkan orang? Tidak ada. Tapi di sini menular, dan di kalangan anak muda termasuk mahasiswa ada yang faham-faham cebisan itu, dan kita tidak boleh izinkan. Dan saya minta Naib Chancellor, pihak universiti kawal bukan kerana saya takut dengan pahaman politik mereka ada jumlah kecil. Kawal untuk menyelamatkan negara ini. Kawal kerana faham ketaksuban ini akan memecah belahkan rakyat negara ini, ya. Kalau mereka mengatakan Anwar boleh masuk universiti, dia pun nak masuk. Kalau dia bagi pandangan yang terbuka, saya tidak peduli, daripada tidak masalah. Tapi kalau dia bawa pandangan macam ini, tanam kebencian kepada orang Cina ataupun orang Dayak atau orang Kristian,
Ini semuanya dia jadi musuh kita. Tak boleh, saya tidak izinkan. Kerana sementara saya percaya dengan Islam, saya nak tingkatkan kefahaman Islam, saya yakin dengan Islam itu iaitu agama yang harus dihayati. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum, mendakwah dan menghayati. Saya tidak izinkan orang menghina, menghukum dan cuba menidakkan hak orang-orang bukan Islam di negara kita. That is the principle, and I will not compromise. Ya. Apa diopsi? Nak tingkatkan budaya Melayu, bahasa Melayu, nak pastikan karya-karya besar digali semula, nak agungkan Zamba, silakan. Nak tingkatkan majlis-majlis Islam, kefahaman Islam, silakan. Tapi jangan gunakan itu untuk mengkafirkan orang, menidakkan orang, ya. Saya bukan nak jadikan ini sebagai majlis wacana politik, tapi sudah faham bila sudah saya sebut, saya mau, kalau nak buat speaker's corner, saya beritahu Naib Chancellor semua, beri kebenaran bila dia cakap apa pun, ya. Tapi kalau dia guna speaker's corner, kemudian terus kafirkan orang, suruh kita lawan dan bawa orang-orang bukan Islam itu kafir harbi. Harbi ini maknanya orang bukan Islam yang berperang dengan pemerintah. Maknanya wajib kita perang dengan dia. Kalau kami tak anjur pandangan begitu, bolehkah kita izinkan? Setuju tak kalau saya tolak pandangan macam ini? Setuju atau tidak? Ya, kerana sementara kita boleh beri kebebasan. Oh, dia kritik dasar Madani Anwar tidak baik kerana tidak menjelaskan ini. Okey, saya tak ada masalah. Bahawa peruntukan yang Anwar luluskan untuk Kementerian Pendidikan tidak mencukupi, saya tak apa. Bahawa dalam pilihan raya akan datang saya tidak akan undi parti Anwar, okey, memang tak ada parti Anwar, yang ada parti Keadilan dengan parti Harapan dan Perpaduan, UMNO lah. Tak apa. Tapi kalau dia langgar dasar ini, tidak boleh. Jadi saya harap jangan salah faham perkara itu, ya, kerana ini dia terus bahawa kezaliman telah berlaku ke atas negeri-negeri pembangkang, bahawa peruntukan telah dinafikan. Ini satu khianat, suatu yang zalim yang dilakukan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Saya tanya, peruntukan Perlis Kedah, Perlis Kedah, Kelantan, Terengganu di bawah saya sebagai Menteri Kewangan lebih tinggi daripada peruntukan semasa Perikatan Nasional. Sebab itu saya kata, guna creative mind. Kalau dengar saja, oleh kerana dia pakai serban, dia cakap betul. Tak semestinya. Kalau dia cakap betul, kita terima. Tapi kalau dia bohong, walaupun dia pakai jubah, dia bohong. Ataupun dia jahil, dia jahil. Ini saya jawab dengan tegas kerana saya yang luluskan dan saya sebut di parlimen. Ya, dan ini bukan ucapan saya. Ini perkara yang telah dicerahkan dalam buku belanjawan. Tak boleh dipertikai, tidak boleh dimungkiri kenyataan itu. Ini sebab mengapa sementara kebebasan itu perlu. Teguran boleh, bukan saja teguran kepada Perdana Menteri atau Menteri, teguran kepada Naib Chancellor pun boleh. Saya tidak mau ada tindakan diambil semata-mata kerana ada teguran atau kritikan. Tetapi kalau bawa isu fitnah dan khianat dan permusuhan di antara anak-anak kita, tak boleh. Saya nak suruh saya jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri kepada siapa? Kepada orang Melayu, ya. Ya, Perdana Menteri kepada orang Cina, orang India, orang Dayak, orang Kadazan. Mana mungkin saya jadi seorang pemimpin, kemudian saya kata, oh, orang ini bukan, ini anak tiri, ini bawa anak. Tak betul. So, I want Malaysians to accept and support me. And I too have to be fair and support all Malaysians. Itu penting. No, polisi ada, bahasa saya tak tahu langsung. Hak keseluruhan Melayu dalam perlembagaan saya akan teruskan, walaupun orang boleh pertikai. Islam agama persekutuan, kita teruskan. Tapi janganlah pula buat tafsiran
sewena-wena. Ini saya harap faham, kerana perkara ini memang menjadi masalah pada kita. Dan saya tidak ada pilihan tetapi terpaksa tegas untuk menyelamatkan negara kita. Pembangkang boleh, kritikan boleh, ya, tidak setuju pun boleh. Tetapi yang tidak dibolehkan ialah suatu usaha untuk memperkotak-katikkan di antara kaum atau menggunakan agama menafsirkan. Kalau boleh saya sedikit saya tambah. Bila nak tafsir belanjawan, guna ayat Quran. Sebab Quran ni seolah-olah kita ni telah mendustakan agama. Belanjawan. Jadi saya tanya apa dia? Baca ayat Quran. Saya ingat lagi ayat masa dia baca. Seorang ahli parlimen. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Tafsiran ikut dia. Dia kata oleh itu belanjawan tu dusta. Saya kata lebay mana punya tafsir macam ni? Apa dia bukti dia? Di mana yang kita khianati? Tak ada. Baru-baru ini seorang pula lagi, oh kamu cakap yang kamu tak tunaikan. Jadi susah kena jaga. Ilmu agama ini penting. Ilmu agama Islam terutamanya mesti didalami. Jika tidak, orang kerana fasih kata-kata kemudian mengelirukan. Nah ini jadi masalah. Kalau mereka apa pun tidak boleh dilakukan. Saudara, semalam saya putuskan, semalam saya tiba daripada Tokyo. Terus kena datang UPSI ni. Tak ada zona rehat. Di Tokyo saya bincang dengan Menteri Pengangkutan Anthony Locke. Dia Cina, dia DAP, tapi dia faham dasar kita. Dia yang bagi tanya saya, dia kata macam mana ni kapal perdagangan Israel nak berlabuh di Pelabuhan Kelang pada 26 hari bulan Disember. Saya kata, apa, what's your view? I don't think it's proper. Ini jadi macam mana saya nak benci dengan dia pasal apa? Dia, pandangan dia kata tak proper. Saya kata okey, tapi apa dia keadaan dia? Keadaan dia kerajanya semasa 2002 masa Tun Mahathir dibenarkan. Saya kata macam mana Tun Mahathir ni keras lawan Israel. Rupanya dia benarkan kapal Israel masuk. Baik, kemudian Jemaah Menteri luluskan dulu. Saya kata saya tak kira dulu. Saya tak kira Perdana Menteri dulu. Keputusan kita tetap melarang kemasukan kapal Israel dan sebab anak-anak masih dibunuh, negeri dihancurkan. Mana apa kita manusia apa ini? Sampai tak ada peduli. Seluruh dunia bising, jutaan orang berlarak di jalan, tidak peduli. Itu arrogance of power, puncak keangkuhan kuasa mereka dengan dukungan Amerika Syarikat. Jadi sebab itu saya terpaksa, bukanlah kata saya ni hebat berani, tidak. Sudah senang nak bercakap. Depan saya tu Joe Biden di San Francisco. Depan saya betul-betul. Dia pula atur meja lalu gitu pula. Aku di tepi tu boleh lah buat tak nampak. Depan betul-betul Joe Biden mempengerusikan sidang. Belah kanan saya Sekretari Blinken. Belah kiri Presiden Mexico. Sebelah sana Presiden Xi Jinping. Jadi lain-lain Jokowi dia semuanya. Bila giliran saya, Menteri Luar dia, tentulah dia Menteri Luar, dia jagalah diplomasi, jangan kasar, jangan keras sangat kan, biasa. Tapi saya kata macam mana ni ya, saya ada mandat dan hari-hari anak kecil dibunuh, rumah dibusnahkan, tanah dia rampas. Jadi sekurang-kurangnya saya mestilah suarakan. Jadi walaupun tidak dalam teks, saya bagi tahu, tapi dengan sopan. Mr. President, we believe in human rights. Why did, masa dulu dia sokong pasal saya di penjara, dia di antara yang menyokong menuntut kebebasan saya. Saya kata, Mr. President, thank you very much. Why did you do it? Because you believe in justice, because you believe in rule of law, because you believe in humanity and humanitarian ideals. Now, why is it
so different when it comes to Gaza. People are being killed, babies, women, civilians on a daily basis. So please stop it now, stop it today, because one day means hundreds to be killed. I had to say it. Apa pembangkang nak terima kasih satu? Tak ada. Saya nak tanya, kalau pembangkang dia berani buat macam tu, takut tak balik, duduk San Francisco, belum tentu duduk negara dia. But I had to do it. Dan saya syukur Alhamdulillah kerana diberi. Macam tu juga dalam Israel. Saya tahu ada risiko tak? Mungkin ada soal perdagangan. Jadi saya bincang dengan Anthony Loke, bincang dengan Tugu Zafrul. Dia kata no, so far I think we can handle. So kita handle. Betul mungkin kita rugi sikit, kapal tak masuk, tetapi ini dia prinsip kemanusiaan kita. Ada terima kasih? No. Dari pembangkang. Ada katakan bahawa ini tindakan yang betul? Tak ada. Masa dia pergi dalam kerajaan, ada tak kapal Israel masuk? Masuk. Ada tak kapal tembak masuk? Masuk. Dan kita ambil keputusan halang, tak ada terima kasih. Dan ini kenyataannya, saudara. Ya, tahun 2021 pesawat Israel masuk, diizinkan. Dari 2022 masuk. Tapi kita ambil tindakan. Tak terima kasih, tak apa, maki lagi. Alat Yahudi memang penyokong Zionis. Ini yang saya kata politik yang merosakkan. Kalau itu jenis politik yang dibawa ke opsi, nak Chancellor dengar betul-betul, no way should we allow. Tapi kalau ada nak pandangan, nak tegur, ada kekurangan, silakan. Okey? Terima kasih. Panjang. Baik. Dapat bagi extra time. Okey, Datuk Seri cakap boleh extra time sikit. Saya jemput untuk rakan-rakan mahasiswa yang sudah bersedia untuk menanyakan soalan, boleh tampil dan lanjut kepada soalan yang ingin ditujukan kepada Datuk Seri Perdana Menteri. Okey, silakan. Ya, okey, baju hitam. Yes. Perkenalkan nama, fakulti dan terus pada soalan. Ringkas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang berhormat Tuan Adam Madri, terima kasih juga diucapkan kepada Yang Membuat Perdana Menteri YBM KPT. Saya direct terus. Saya Muhammad Syami Akil daripada Politeknik Ungku Omar. Saya sebagai Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Ungku Omar dan juga merangkap Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Kebangsaan. Jadi isu yang saya nak bawakan di sini iaitu fasiliti Datuk Seri. Khususnya di IPT, terutamanya di Politeknik. Datuk Seri banyak kita lihat keutamaannya kepada universiti awam. Jadi saya berdiri di sini untuk membawa seluruh warga suara Politeknik dan juga termasuk college community berkaitan dengan isu fasiliti. Jadi yang pertamanya Datuk Seri, berkaitan dengan fasiliti, saya boleh beri contoh daripada institusi saya, Politeknik Ungku Omar, di mana kolej kediaman kami sangat usang. Saya jujur di sini, saya juga menginap di sana. Jadi saya nak mention beberapa perkara berkaitan dengan tandas yang usang dan juga bilik pelajar. Kalau saya cerita dekat sini, kalau ribut boleh banjir bilik tu. Jadi bayangkan. Jadi itu antara perkara penting. Keduanya Datuk Seri berkaitan dengan bangunan akademik di Politeknik. Jadi saya cerita kalau pengalaman saya di Politeknik Ungku Omar, di mana keperluan peralatan PDP di bangunan akademik kami sangatlah serba kekurangan. Kerana Politeknik Ungku Omar ditubuhkan pada tahun 1969, dah lama. Jadi peralatan yang ada di Politeknik Ungku Omar juga berusia sebegitu dan serba kekurangan sebab dah rosak. Jadi kekurangannya daripada segi keperluan. Sebab Politeknik Ungku Omar dalam peruntukan 2024 memang dimasukkan untuk pengurusan peruntukan tambahan. Okey. Terima kasih. Dan saya akui macam tadi juga pengangkutan di UPSI tidak sebenarnya semua diselesaikan. Soalan saya, ya, kita ambil alih setahun yang lalu. Berapa hutang? 1.5 triliun.
Berapa defisit? 56%. Berapa bocor dan tiris? Sudah lihat sendiri laporan Ketua Audit Negara. Cakaplah Melayu berdegar-degar ke Islam hebat bagaimanapun, tapi bocor-bocor juga. Now, saya tanggungjawab saya memang keras, saya tahu. Banyak orang marah dan saya tidak popular di setengah kalangan. Saya kata saya tidak izinkan kebocoran. Bila bocor bilion-bilion ni, ke mana perginya? Ke poket orang tertentu, ke anak, isteri, menantu semua ni. Jadi kalau kita boleh kontrol ini, wang tu boleh dipindahkan kepada anak-anak kita. Sebab itu saudara kena faham dan mesti faham dan bagi kerjasama mengapa kita keras sangat soal anti rasuah dan soal tata kelola. No. Bayangkan, negara merdeka lebih 6 dekad. Tanda sekolah, semua yang pernah pergi ke sekolah, tanda sekolah pun tak terurus. Hampir semua sekolah, 8,600 sekolah, tandas di sekolah yang kita repair baru-baru ni, tak masuk akal bagi saya. What is wrong? Cakap itulah, selamatkan orang Melayu, kita menindas. Ini bila kita ada kuasa, kita tak ingat. Sebab tu saya start with the basic. Apa dia nombor 1? Noktahkan kemiskinan tegar. Baik majoriti Melayu, ya, ada sebahagian orang India dan peringkat kecil orang Cina, termasuk bapa ibu putera Sabah Sarawak. Alhamdulillah sampai sekarang hampir keseluruhannya dapat dinoktahkan untuk tahun ini. Ya, priority number 1. Baik. Priority number 2 ni masalah tandas saya sebut tadi, ya. 8,650 sekarang kita nak extend ke sekolah bantuan penuh, termasuk sekolah Arab, sekolah Tamil, sekolah Cina. Dan saya akan pastikan bila soal tandas ini termasuk semua IPT dalam negara kita untuk 2024. Datuk Seri. Okey, kalau tak siap, you cari Saudara Zamri. You berhimpun ramai beberapa ratus orang di depan pejabat dia. Datuk Seri, saya nak tambah sikit lagi Datuk Seri. Next lepas itu apa dia? Tahun ini 2024. You tengok asrama polis, tengok asrama tentera, rumah tentera, dan rumah pegawai-pegawai staf penjara, termasuk penjara tempat saya duduk Sungai Buloh, teruk betul. Jadi tahun ini kita terpaksa belanja bilion ringgit untuk itu. Now, why am I saying this? Sebagai students, ada soul, iaitu mengatakan kalau saudara jadi Menteri Kewangan, macam mana nak buat? Do you want to solve all the problems of IPT, termasuk politeknik, dan tinggalkan rumah polis dan rumah tentera, dan tinggalkan orang miskin? So, bila kita lihat, kita kena lihat keseluruhannya. What can we do? Mengikut urutan keutamaan, dia sebut fiqh aulawiyat, ya. Miskin dulu, tegar dulu, okey. Dan tandas sekolah tahun ini, tandas dan kemudahan asas di IPT politeknik, okey. Kemudian asrama di mana kita bantu macam saya katakan di sini. So we can do in phase. Saya tidak mau janji palsu. Saya tak mau kata okey di politeknik tahun depan semua, saya tak. Tapi yang saya boleh bagi untuk politeknik Nkrumah tahun depan, soal maintenance, peruntukan untuk pengurusan maintenance itu sebahagiannya kita boleh selesaikan. Okey, ini saya nak sudah faham, kerana bila kita bicara, you kena bicara bagi pihak keluarga miskin, bagi pihak rumah guru, bagi pihak rumah tentera dan polis, bagi pihak sekolah-sekolah, tanda sekolah, bagi pihak kemudahan asas, api, air di Kelantan. Saya baru lulus 500 juta ringgit. Itu pun dia kata kita zalim. Tebatan banjir untuk sungai di tebatan Sungai Golok 1 bilion. Saya jumpa Perdana Menteri Thailand untuk menyegerakan jambatan Sungai Golok ke Rantau Panjang, untuk segerakan. Saya tak peduli Kelantan ke Terengganu ke Kedah ke, kalau kemudahan itu diperlukan. Saudara, mengapa saya sebut ini? Saya nak you faham, dalam kekangan kewangan ini ada yang kita boleh lakukan 2023, ada yang kita lakukan 2024. Apakah ia boleh memuaskan semua pihak? Tak. Kita masih ada pekebun kecil, nelayan, peneroka, pekerja. Kita harus teliti. Tapi sudah berhak mengemukakan, dan saya setuju Menteri KPT akan teliti selain daripada universiti, politeknik
mesti diberikan perhatian untuk 2024. Terima kasih banyak Datuk Seri kerana tidak abaikan kami juga. Saya mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri. Dan yang terakhir Datuk Seri, saya nak menjemput Datuk Seri untuk melawat kami di Politeknik Ungku Ahmad. Saya mewakili seluruh warga Politeknik Ungku Ahmad ingin menjemput Datuk Seri. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim Adam Adli dulu, kemudian Menteri KPT, pada saya pergi insyaAllah. Politeknik Ungku Ahmad. Terima kasih Datuk Syahmi. Saya teruskan dengan dia satu tempat je soalan ada di sana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muhammad Datuk Seri, saya Muhammad Anwar Salehin bin Yahya. Saya nak tekankan juga Muhammad Anwar Salehin bin Yahya. Saya yang di-Pertua bagi Himpunan Mahasiswa Anak Kelantan UPSI, dan saya ada beberapa satu soalan. Sebelum itu saya nak memetik laporan daripada Berita Harian yang bertarikh 27 Mei 2023 yang mana seramai 4,390 orang graduan yang telah berjaya menamatkan bidang pengajian mereka dalam bidang ISMP ataupun Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di antara tahun 2011 hingga 2020. Namun sedihnya sebahagian daripada mereka masih lagi belum dipanggil untuk temuduga dan ditempatkan di sekolah-sekolah masing-masing. Okey. Dan sedih, yang lebih menyedihkan lagi, sebahagian kecil daripada mereka terpaksa memilih kerjaya yang tidak melihat kepada bidang kelayakan akademik mereka sendiri. Dan dalam hal ini UPSI merupakan salah sebuah institusi yang peratusan graduannya majoriti adalah graduan bidang pendidikan. Dan isu ini sangat menjadi cabaran yang besar kepada kami, bakal-bakal graduan pendidikan ini, andai kata isu ini tidak dapat diselesaikan. Jadi soalan saya kepada Datuk Seri sendiri, apakah inisiatif yang mungkin kerajaan boleh ambil ataupun mungkin ihsan daripada Datuk Seri sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menganggur ni sejak 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Sejak kalau daripada petikan laporan tu daripada 2011 hingga 2020. Masukan Yes. serapan. Sebab tu kita tanya, kalau itu yang kerajaan 2020 buat apa? Kerajaan 2021 buat apa? Kerajaan 2022 buat apa? Dah, saya tanya umum. Maknanya semuanya saya terbeban. Tapi saya jawab, insya-Allah, kerana kita selesaikan, kerana kita dah beri keterangan kepada Kementerian Pendidikan kelulusan, dan Menteri Pendidikan Fadlina telah umumkan bahawa penambahan guru-guru untuk 2024, penambahan ketara mengisi kekosongan guru-guru 2024. Apakah saya nak jamin semua? Saya tak dapat kepastian, tapi yang penting ialah untuk tahun ini, 2024, kali pertama ada lonjakan penambahan guru-guru di sekolah menengah di negara kita, macam juga doktor kontrak bising 2020 tak ada apa, 2021 tu semua bising. Saya tanya sebab apa tak boleh ambil tahun ini kali pertama doktor kontrak ini kita ambil 1,600 begitu, kita serapkan dalam kerajaan. Nak kata, oh pasal tak semuanya. Iyalah, baru tahun ni kamu buat yang kamu tak buat sebelum ini. Jadi saudara bila tanya soalan tu, kaitkan dulu pasal apa dulu tak buat, barulah selamat saya. Kalau tidak semuanya sekarang. Tapi saya setuju dengan saudara, dan jawapannya ialah kelulusan yang diberikan oleh agensi pusat, iaitu di JPA, di Kementerian Kewangan, itu penting, dan sudah dimaklum ke Kementerian Pendidikan. Mudah-mudahan lulusan UPSI pun akan dapat peluang menjadi guru yang layak di universiti, sekolah-sekolah. Pengetahuan Datuk Seri, isu pelajar SMP ini, kalau 2010 dulu pelajar UPSI demo untuk penempatan, dapat tambahan 5,000 waktu itu. Hari ini dikemukakan di sini, saya pun terkejut. Soalan masalah ini masih lagi berterusan. Kita ucap terima kasih atas usaha yang telah pun digerakkan oleh kerajaan hari ini. Saya
lanjutkan kepada soalan seterusnya. Mungkin pada mahasiswi yang tadi angkat tangan. Ya, mahasiswi tu. Ya. Ya, boleh teruskan. Atas. Mikrofon bagi. Okey. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Boleh. Teruskan. Okey, saya Faizatun Nazihah Baik. dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Okey, saya berharap soalan saya ini tidak bersifat provokatif. Okey. Ini berkenaan dengan PTPTN. Boleh. Mana dia? Sejujurnya saya minta maaf sebab saya mau bangkitkan isu PTPTN. Tak payah minta maaf, tanya. Tanya. Mana ni? Okey, PTPTN. Kerajaan dahulu pada tahun 2022 pernah mengeluarkan statement iaitu memberikan pembiayaan 100% kepada golongan M40. Kenyataan media sinar harian pada 23 September 2022. 15 September 2022. Maaf. Okey. Kemudian bila naik kerajaan baharu, perkara tersebut tidak diteruskan. Jadi di situ saya agak kecewa. Okey. Jangan Kata kecewa. 100% pembiayaan PTPTN kepada golongan M40, tapi tak diteruskan selepas menang pilihan raya. Okey. Pinjaman dinaikkan. Okey. Baik. Dan saya merupakan penerima PTPTN sebanyak 75% sahaja. Bukan 100%. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Diharapkan Yang Amat Berhormat dapat menjawab soalan saya. Ya. Ya, tanya saya jawab lah. Baik. 15 September 2022 kerajaan dululah. Dia janji 100%. Dia pun tak buat lagi. Seorang umpamanya timbalan presiden parti dia sebut kita akan hapuskan PTPTN. Tak buat juga. Memang ucapan saya kata kalau bila keadaan kewangan kerajaan itu baik, pendapat saya sepatutnya pendidikan ini dari sekolah rendah sehingga universiti harus percuma. Itu pandangan saya. Ya. Itu falsafah saya tentang pendidikan, because pendidikan macam security itu semua tanggungjawab pemerintah. Ya, baik. Atau juga kemudahan kesihatan. Cuma keadaannya sekarang, saudari kena tahu, anda kena tahu, sebila saya diserahkan ke jawatan ini, hutang 1.5 triliun ringgit. Tak bayar, bankrupt negara. Defisit 5.6%. Maknanya kalau gaji 1,000, belanja 1,600. Kerajaan tak boleh bertahan. Sebab itu kita kena buat cara peringkat. Students kena faham ini ya. Orang tanya, Anwar sebut dulu, kita menang hari ini, minyak turun. Saya tahu yang dengar tu. Tunggu je. Baik. Betul. Ya. Betul. Sebab itu, tapi you tahu sekarang, bila kita umum itu, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Harga kita terlalu tinggi. Hari ini harga minyak di Malaysia lebih rendah daripada Arab Saudi. Ya. Jadi orang nak gunakan mainan politik ini tak betul. Macam Brunei, dulu beda dengan kita
RM1.50. Sekarang badan kita dalam 15-20 sen sahaja. Jadi harga minyak di negara kita itu terlalu rendah sekarang. Baik. Jadi sebab itu kita cadangkan nak buat penyasaran subsidi. Orang kata penyasaran subsidi, cubalah kemudian dimainkan sebagai politik. Sebab saya tarik subsidi kepada golongan paling kaya nak pergi haji. Bayangkan, kita ini bagi subsidi kepada semua jemaah. Yang miskin kita bagi, yang milioner, yang gaji sejuta sebulan pun kita bagi subsidi. Jadi saya kata-kata mau haji, orang kaya tak payah. Itu kita lakukan. Kemudian elektrik, bagi M40, B40 tak naik. Yang dinaikkan itu 10% tertinggi, 10%. Yang terkaya industri besar, dan kita jimat 4.6 bilion ringgit. Tapi rakyat terbanyak tak terkesan. Dia nak main politik. Pasal apa nak jadi main isu politik? Sebab apa saya lakukan begitu? Inilah cara-cara kita nak jimatkan belanja. Sebab subsidi elektrik ini, kalau kita tak tukar, dia manfaatnya kepada bukan rakyat. Berapa jumlah bukan rakyat negara kita? 3.5 juta. Dia dapat subsidi daripada kita. Sebab tu baru ni kita buat penggabungan harga ayam. Baik, kalau terkesan orang tu miskin dan dia tak mampu, saya tambah dalam sumbangan tunai rahmah STR. Ya, dan tahun depan mulai Januari kita bagi, mulanya kita bagi 100, kita tambah. Kalau kita nampak ada beban, kita lebih baik begitu, kerana kalau bagi STR dia direct kepada rakyat. 3.5 juta bukan rakyat tak akan dapat. Jadi kita boleh jimat 56 bilion ringgit lagi. Baik. Jadi untuk jawab soalan PTPTN dalam konteks itu, ya, maknanya kita boleh kaji balik kalau betul. Sebab saya tengok yang saya dapat dalam salah satu dialog ke mahasiswa ni, kursus kejuruteraan dan perubatan yang tertinggi dan selalu tak dapat ditampung. Jadi kita kena teliti, tidak boleh automatik juga, ya. Kalau B40 ya boleh, tapi kalau M40 kita kena teliti lah. Kalau bapak dia mampu, bayarlah sikit dulu dalam keadaan kita susah. Tapi kalau tak mampu, saya setuju kita boleh tambah peruntukan itu, ya. Jadi saya nanti dengan Saudara Zamri kita teliti balik sejauh mana kita boleh timbang. Tapi percayalah, ya, saya bukan cakap di sebagai politik. Saya sungguh-sungguh nak buat yang sebaiknya. Saya tak ambil gaji, dan semua gaji menteri, Timbalan Menteri saya potong 20%. Dulu tak buat, ya. Maknanya kalau dalam setahun saya tak ambil gaji, dah berjuta ringgit dah. Saya ahli parlimen masih ada. Jalan kereta kerajaan, helikopter kerajaan. Jadi okeylah. Jadi saya tidak mau jadikan ini isu. Tapi janganlah setengah orang dihina, tidak buat apa-apa. Tidak, kita buat. Yang janji, kalau orang janji dulu dia tak laksanakan, soal lain lah. Orang janji banyak, Melayu, Islam, tapi harga getah, harga dia panggil ceiling harga getah ni, dia tak naik. Masa saya naik 2 kali naik, sekarang RM3. Dulu saya ingat dalam RM2 berapa, when saya naik RM2.50, sekarang RM3, ya. Jadi untuk nelayan kita tambah, untuk pekebun kecil kita tambah. Untuk nelayan ni masa musim tengkujuh tak ada pendapatan, jadi kita tambah sudah. Jadi lihat kesemuanya, kita akan lihat sekali lagi orang. Sebab tu orang kritik mengapa saya jadi Menteri Kewangan. Di antara sebabnya kerana saya keras sebab ini. Saya nak letak asas yang betul supaya ada saja savings kita berikan kepada yang memerlukan. Dan oleh kerana cadangan saudara itu, saya percaya harus dipertimbangkan. InsyaAllah saya minta Saudara Zamri lihat betul dengan PTPTN dan bawa balik kepada Kementerian Kewangan. Dan dalam suku tahun pertama,
Kalau betul kita mampu, saya akan tambah. Terutama bagi M40 yang memerlukan. Kalau M40 gaji bapa dia 8,000 sebulan, anak 2 orang. Beza dengan orang yang gaji 6,000, anak 6 orang. Jadi kita patut guna kategori itu kat teliti. Kalau kita ada wang cukup, okey. Tapi tahun ini 2024, peruntukan tertinggi adalah Kementerian Pendidikan. Ya. Yang kedua tertinggi kesihatan. Itu saya terpaksa lakukan kerana saya nak mutu pendidikan ditingkatkan. Ada fakulti-fakulti baru kita tubuh, AI, fakulti AI kita tubuh. Dan beberapa program-program pembaharuan di KPT akan kita lakukan yang juga akan menelan belanja yang tinggi untuk AI, untuk digital transformation, untuk energy transition. Ini semua akan memerlukan belanjaan ratusan juta tambahan. Jadi saya nak adik-adik, anak-anak faham, insya-Allah saya terima baik cadangan itu dan saya akan teliti, dan jika ada keupayaan insya-Allah saya akan lakukan. Okey? Untuk pengetahuan juga, kalau kita lihat pada belanjawan 2024 yang baru-baru ini 16.3 untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, kita juga sudah tetapkan, kerajaan telah tetapkan yuran pengajian tidak lebih daripada 1,500 kemasukan yang memperuntukkan kepada semua. Dan ini jap. Hari itu saya dapat laporan daripada Universiti Melaya. Kerana yuran kemasukan yang PTN bagi 1,500. Kemudian ada yang tak mampu. Sebab 1,500 itu untuk yuran. Dia belanja tak cukup. Jadi dia lambat, dia tak mau masuk. Atau dia fakulti perubatan. Tahu arahan saya apa? Tidak ada sebab mana-mana pelajar dinafikan hak dia untuk daftar. Daftar dulu, masalah kita selesai kemudian. Ya, baik. Ini baru kali ini dibuat. Sebelum tu tak buat. Anak Melayu yang tak jadi masuk universiti pun ramai dulu. Walaupun kita bercakap soal hidup Melayu, ya. Saya bila saya dengar kebetulan daripada anak-anak Universiti Melaya, dia kata tak mampu, dia nak masuk tapi bapak dia kata tak boleh 1,500. So saya kata masuk dulu, PTN tambah. Okey? Okey. Terima kasih. Soalan seterusnya. Okey, bawah. Yes. Okey. Terus langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Muhammad Fathullah, merupakan pelajar tahun 3 daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Sebelum saya pergi kepada persoalan, untuk makluman Datuk Seri bahawa UPSI dalam proses untuk melaksanakan sekolah pengajar dalam universiti mulai tahun 2024, yang mana kami nampak sekolah pengajar ini akan memberikan satu platform kepada para pensyarah dan juga pelajar-pelajar UPSI untuk mengaplikasikan segala penyelidikan dan inovasi-inovasi melalui geran-geran yang dibangunkan bagi kegunaan para pelajar apabila mengikuti latihan mengajar dan mengajar kelak. Persoalannya di sini ialah sejauh manakah sokongan dan inisiatif pihak kerajaan dalam usaha mewujudkan sekolah pengajar UPSI bagi merealisasikan hasrat para pensyarah dan mahasiswa UPSI di masa akan datang. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Menteri Pendidikan Fadlina baru teks, dia kata tambahan yang diluluskan oleh Central Agency JP dan Kementerian Kewangan, selain daripada yang peruntukan yang ada sekarang, kita dah tambah 5,000 tambahan gugu yang tadi disebut tadi. Ini soalan. Baik, soalannya sekolah pengajar UPSI ini, nanti saya minta Naib Chancellor update saya, kemudian bawa kepada Kementerian Pendidikan. Kalau ada masalah, salah Zamri. Soalan terakhir. Baik, teruskan. Okey. Dah jawab soalan dengan dah. Sudah selesai. Jadi satu soalan terakhir dan kemudian kita harus tamatkan. Datuk Seri Anwar perlu bergerak ke tempat lain.
ringkas dan padat. Ya, baju Di biru. atas ada, atas tak ada. Atas. Ada. Ada Tak ada mikrofon. Boleh turun dan ambil mic. Kalau Tak apalah, okey. tak lain. apa, okey. Peluang untuk yang lain yang saya nampak baju biru. Teruskan, ringkas ya. Halo. Salam hormat yang amat berhormat Dato' Seri. Saya Ino, pelajar USI daripada Fakulti Pengurusan Ekonomi asal Setiawan Perak. Di sini saya ingin meminta bantuan daripada Dato' Seri tentang dua perkara, iaitu pada zaman digital AI sekarang, software seperti Canva, Microsoft, Adobe Interactive adalah alat asas untuk membuat tugasan pelajar. Kapasiti Google Drive yang sedia ada tidak dapat menampung keperluan pelajar yang hanya diberi 5 GB sahaja. Email pelajar serta guru di bawah KPM boleh bagi sampai tanpa had, mengapa di bawah sektor KPT tak boleh. Subscription dengan izin memerlukan wang yang amat banyak untuk pelajar, tetapi sedihnya kami pelajar tidak dapat mampu menampung kos yang agak tinggi. Di sini saya amat harap yang amat berhormat dapat mempertimbangkan permohonan akses secara percuma dalam Canva Pro, Adobe serta unlimited storage Google Drive dengan izin kepada mahasiswa di bawah IPTA, khususnya kepada mahasiswa UPSI. Okey, soalan kedua. Kedua, mohon jasa baik Dato' Seri untuk membantu dalam permohonan kewarganegaraan perkara 15A untuk anak murid saya. Nombor permohonan dia adalah 08021011120190541709 323318. Permohonan dia sejak tahun 2018 sampai sekarang masih terima belum. kasih. Kasih. Bagi nama banyak-banyak, siapa yang nak tulis? Ingat. Soalan tu tak? boleh bagi pada Soalannya ahli parlimen. tentang akses, ya. Digital access. Menteri Pendidikan Tinggi telah pun bincang dengan Menteri Digital. Kita punya polisi dulu ialah akses maksimum untuk semua universiti. Ada yang kadang-kadang beberapa universiti, saya ingat tak salah saya di Kelantan, oleh kerana aksesnya poor, kita berikan Starlink, ya, tetapi tak cukup, ya, tak cukup. Jadi sekarang ni cadangan dia, bila kita cakap bukan saja AI tetapi transformasi digital, maknanya setup itu harus. But you know, bila sebelum saya bagi umum, saya kata okey atau tidak, saya kena tahu cost implication dia berapa, ya. Kalau cost implication cakap 20 juta untuk sebuah universiti, saya boleh lulus sekarang. Kalau kosnya 600 juta, then I go to look dari mana nak cari duang tu. Faham tak? So we will have to see, kalau kita buat pun mungkin in phases, untuk certain faculties, untuk certain areas. Sekiranya kos itu terlalu prohibitif, mana terlalu tinggi. Tetapi seperti mana yang disebut oleh Saudara Zamri, memang perkara ini telah dibincangkan dengan kemudahan, dan oleh kerana polisi kita transformasi digital itu ada, peruntukan tambahan itu pun telah diluluskan. Cuma saya tak pasti berapa keperluan ini untuk kesemua universiti dalam memenuhi keperluan transformasi digital yang ada sekarang. Tapi kalau tidak terlalu tinggi, I can see right away. Saya boleh bagi seperti mana asrama di UPSI kalau tak tinggi. Tapi kalau mencecah babanya anything beyond RM500 million, saya kena teliti balik, sebab kita nak cari daripada mana, source mana. Kadang-kadang kita kena potong daripada sana, daripada sini itu sana, ya. Tapi it's important to everybody. Pen Borneo, Sabah Sarawak, itu RM16 bilion. Setengah orang kata tak penting, tapi untuk Sabah Sarawak, dia kata dah merdeka 60 tahun, takkan highway satu pun tidak ada. So all these things must be taken into account. But we look, okay? Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Berhormat Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi. Saya ucapkan banyak terima kasih terutama sekali buat rakan-rakan pimpinan mahasiswa UPSI, tenaga pengajar, Datuk Naib Chancellor dan seluruh pimpinan negara yang turut bersama dengan kita pada hari ini. Tamatlah sudah sesi temu Anwar untuk edisi Universiti Pendidikan Sultan Idris di Bumi Mualim, dan saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang telah melontarkan pandangan, soalan serta menjadikan pentas ini sebagai sebuah ruang terbuka. Dialog harus jadi budaya kita, dan ini adalah budaya Malaysia Madani. Saya Adam Adli menamatkan
temu Anwar sesi bual bicara dengan mahasiswa dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kasih Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi. Baiklah.